Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, alhamdulillah ya. Kita dipertemukan lagi pada hari ini di petang yang sungguh nyaman setelah tengah hari tadi pun hujan ya. Agak tidak panaslah ya pada hari ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, alhamdulillah ya. Dan semoga selawat juga salam terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat yang mengikutinya hingga hari kiamatnya. Hari ini kita sambung lagi dengan siri yang ke-70. Di petang-petang macam ni, saya rasa elok kita share satu perkara yang sangat mudah, yang begitu sebenarnya kita juga menjalaninya hari-hari, tapi mungkin kita tidak mengambil kisah sangat dari segi adanya hadis Nabi SAW yang sebenarnya menyuruh kita ya untuk sentiasa saling bertoleransi, apatah lagi memberi kegembiraan sesama kita umat Islam ini ya. Itu merupakan amal yang paling utama sebenarnya. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, aktiviti yang paling Allah cintai adalah membuat gembira seorang Muslim. Itu hadis riwayat Imam At-Tabrani ya, yang mengatakan bahawa di antara perkara-perkara yang Allah cintai bagi kita untuk melakukannya adalah membuat gembira seorang Muslim ya. Nabi SAW tegaskan dalam hadis ini ya bahawa amal yang paling dicintai, yang paling besar pahalanya adalah membuat gembiranya hati seorang Muslim, membuatkan dia rasa senang, membuatkan dia rasa bahagia, membuatkan dia ceria, menghilangkan kesedihan dan kegelisahannya juga lain-lain lagi ya. Jadi bentuk praktis dalam perkara ini tentulah berbeza-beza mengikut situasi ataupun kondisi keadaan seseorang itu ya. Di mana di sini boleh kita share ataupun kita lontarkan idea, saranan yang mana mungkin boleh kita praktiskan atau memang pernah kita mempraktiskannya, bagus. Cuma kita sentiasalah mohon kepada Allah agar Allah merezekikan kita agar kita beristiqamah dalam apa juga amal soleh yang pernah kita lakukan itu, semoga ianya berterus-terusan ya. Di antara bentuk yang boleh kita praktiskan, contohnya yang pertama adalah kita sekiranya ada peserta baru yang join kelas-kelas pengajian kita ya, hendaklah kita menyambutnya dengan mesra ya, menyapanya dengan baik, semoga dia tidak merasa janggal untuk dia mengikuti kelas pengajian kita ya. Contohnya sekiranya kelas pengajian kita itu dilakukan di surau, di masjid atau di dewan dan sebagainya, sekiranya kita lihat ada seseorang yang baru ya, yang merupakan peserta baru yang join kelas tersebut ya, mungkin kalau kita lihat dari segi penampilannya, mungkin saja dia belum lagi menutup auratnya mengikut syar'i yang sebenar ya, mungkin tudungnya agak singkat, mungkin dia memakai pakaian yang pada kita mungkin kurang selesa mata kita memandangnya, tetapi dia harus sajalah menutup auratnya. Contoh dia memakai seluar jeans. Pernah saya lihat ya peserta yang baru datang dengan memakai seluar jeans, dengan memakai t-shirt, walaupun tudungnya kata orang tu tidaklah memenuhi tuntutan syar'i yang sebenarnya sebagaimana seharusnya kita melabuhkan tudung kita sehingga menutupi dada dan sebagainya, tetapi jangan kita memandang sinis kepada peserta-peserta baru yang ingin turut mencari ilmu ya. Sepatutnya kita menerimanya dengan tangan terbuka, menerimanya dengan penuh mesra ya, supaya orang-orang seperti ini tidak merasa janggal dan tidak merupakan itulah kali pertama dia join kita dan akhirnya kerana sikap kita sendiri membuatkan dia menolak untuk menghadiri majlis-majlis ilmu ya. Terutamanya kita hendaklah tunjukkan mesra kita, menunjukkan bahawa inilah sunnah yang diterapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu dengan berbuat baik sesama muslim. Sekiranya dia masih belum ada nota, mungkin kita boleh sharekan nota ya, berkongsi buku dan sebagainya. Dan yang penting kita ajak dia agar dia
terus-terus, apa ni, mengikuti kelas-kelas ilmu kita, ya. Mungkin kita boleh, ajak dia untuk join kita punya WhatsApp group, ya, supaya dia tahu bila lagi jadual kelas kita yang seterusnya, ya. Jadi saya kira ini sangat penting untuk kita, menjadikan sebagai, seseorang itu, ya, mendapat hidayah Allah, asbab melalui kita, masya-Allah betapa besarnya nanti pahala yang Allah akan anugerahkan kepada kita, ya. Dengan kita menyambutnya dengan mesra, supaya dia tidak merasa janggal di dalam majlis tersebut dan terpaut hatinya untuk terus, mengenali, mempelajari sunnah dan akhirnya beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah satu kejayaan yang sangat besar sekiranya kita dapat melakukan itu dengan baik. Dan insya-Allah, si fulan tadi, ya, sahabat baru tadi, kenalan tadi itu, mungkin akhirnya dia akan mengajar kepada pasangannya, suaminya, anak-anaknya dan sebagainya. Dengan itulah cara kita membantu menyebarkan dan menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua adalah menyediakan minuman bagi orang yang kehausan. Ya, yang mana kita pun tahu di dalam hadis yang sahih, di mana diceritakan sebagaimana seorang wanita yang, rosak akhlaknya sekalipun, Allah mengampunkan dosa-dosanya hanya kerana dia memberi minum kepada anjing yang kehausan, ya. Apatah lagi jika kita memberi minum kepada orang yang kehausan, sesama Islam terutamanya, ya. Yang ketiga adalah menghibur hati orang yang sedih, ya. Terutamanya apakah kesedihan yang paling tinggi, yang darjatnya yang kita rasakan, iaitu adalah kehilangan orang-orang yang kita kasihi dengan terjadinya kematian di dalam anggota keluarga kita, ya. Sebagaimana hadis yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan jiran-jiran tetangga kepada Jaafar, ya, sewaktu kematian Jaafar, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh jiran tetangga Jaafar ini menyediakan makanan bagi keluarganya, kerana baginda mengatakan sesungguhnya keluarga Jaafar sedang dilanda kesibukan dan kesedihan di atas kematian Jaafar. Jadi dengan itu apa yang kita dapat lihat daripada, saranan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, sepatutnya kitalah sebagai jiran yang membantu jiran kita sekiranya mereka mengalami kematian ahli keluarganya, mereka dalam keadaan yang kesibukan, mereka dalam keadaan yang bersedih, maka seharusnya kitalah sebagai jiran yang menyediakan makanan, yang mengoffer pertolongan apa-apa yang perlu yang dapat kita bantu mereka. Bukan sebaliknya kita yang pula menyusahkan mereka di saat-saat yang getir seperti itu, ya. Yang keempat adalah, mengobati orang sakit, ya. Sekiranya kita ada kepakaran, memang sangat baik untuk kita memberikan rawatan segera. Tetapi sekiranya kita tidak ada kepakaran, mungkin kita boleh membantu dengan, menghantarnya ke hospital, ke klinik dan sebagainya, ya. Okey, yang kelima adalah, menolong orang-orang yang dalam, kesusahan, ya. Yang mana kita hulurkan apa-apa saja bantuan yang boleh kita berikan. Contohnya sekiranya jiran kita keretanya rosak, ya, mungkin kita boleh tumpangkan anak-anak mereka ke sekolah, tolong dia, bawa baterinya ke pergi charge. Apa sajalah bentuk yang boleh memberikan kegembiraan kepada dia, mengurangkan kesukaran yang dialami oleh sesama Muslim kita, ya. Yang keenam adalah menjadi pendengar baik bagi orang yang sedang asyik bercerita. Ya, kadang-kadang kita ni benda semudah macam tu pun kita cepat boring. Tak nak, apa kata orang, spend time sikit pun. Tak nak langsung kita pinjamkanlah, apa salahnya kita pinjamkan telinga kita sekejap, ya. Jadi kalau kita ada para sahabat yang, tengah, asyik nak bercerita dengan kita, ya, kita jadilah pendengar yang baik, ya. Dengar sajalah apa yang nak diluahkan tu. Mungkin dia nak share sesuatu yang membuat dia sangat happy hari tu, ya. Mungkin kejayaan anak-anaknya dan sebagainya. Malah kita memang digalakkan untuk saling mengucapkan tahniah sesama kita, ya. Kecualilah kalau dia dah mula start nak membawang tu, mungkin kita boleh, menghentikan dengan baik, ya. Memberi nasihat yang tidak mengguris hatinya lah, ya, supaya akhirnya jangan sampai kita, memutus pula, hubungan silaturahim sesama kita, ya.
Yang kemudiannya adalah yang ketujuh ya, ketujuh iaitu, sedang seseorang itu asyik bercerita pada kita tu, mungkin kita tu yang nak dia ceritakan pada kita tu, kita dah sekian lama dah kita dengar ya, dah sekian kali dah dia bercerita benda yang sama kat telinga kita ni. Tapi mungkin dia tak ada orang lain nak bercerita ataupun mungkin dia mengambil kita sebagai orang yang istimewa pada dia. Sebab itulah balik-balik dia nak cerita juga kat kita. Seperti yang tadi saya katakan, bersedialah berlapang dadalah kita meminjamkan telinga kita asalkan dia ada tempat untuk dia bercerita ya. Yang ke-8 adalah, yang mana kita, disarankan untuk, melawat, menziarahi orang yang sakit ya. Yang mana dalam bab menziarahi orang yang sakit ini, betapa besarnya pahala kita untuk kita menjenguk dan melawat mereka ini ya. Yang mana seperti mana hadis, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya pada hari kiamat kelak, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa berfirman, 'Wahai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu tidak menjengukku.' Anak Adam, iaitu umat manusia, nanti akan bertanya kepada Allah, 'Wahai Rabbku, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Rabb seru sekalian alam?' Maka Allah berfirman, 'Tidakkah kamu mengetahui bahawa hamba-Ku si fulan itu jatuh sakit tetapi kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya jika kamu menjenguknya, nescaya kamu akan mendapatkanku berada di sisinya?' Wahai anak Adam, aku telah memberimu makan, tetapi kamu tidak mau memberiku makan. Maka anak Adam menjawab, Wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu makan, sedang engkau adalah Rabb seru sekalian alam. Maka Allah berfirman, Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya hamba-Ku si fulan telah meminta makan kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya makan? Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya jika kamu memberinya makan, nescaya kamu akan mendapatkan hal itu di sisiku? Wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, tetapi engkau tidak memberiku minum. Maka anak Adam menjawab, Wahai Rabbku, bagaimana aku memberimu minum, sedangkan engkau adalah Rabb seru sekalian alam? Maka Allah berfirman, Hamba-Ku, si fulan meminta minum kepadamu, tetapi kamu tidak memberinya minum. Tidakkah kamu mengetahui bahawa sesungguhnya jika kamu memberinya minum, nescaya kamu akan mendapatkan hal itu di sisiku? Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Apa yang kita dapat daripada kandungan hadis ini adalah yang pertama, penetapan sifat kalam, iaitu sifat berbicara bagi Allah Azza wa Jal ya, yang mana Allah berbicara. Itu yang harus kita mengimaninya ya. Yang kedua adalah menjenguk orang sakit itu merupakan kewajipan seorang Muslim terhadap saudara Muslimnya. Dan yang ketiga, kewajipan memberi makan kepada orang yang kelaparan dan menyambung kehidupannya. Ya, yang mana kita perlu ingat bahawa dengan menziarahi orang sakit itu merupakan tuntutan yang sangat-sangat dituntut ke atas kita dan pahala yang sangat besar menanti kita. Ya. Yang kesembilan adalah memberi hadiah. Ya, memberi hadiah ini tak perlulah kita nak tunggu Mother's Day, nak tunggu birthday, nak tunggu Teacher's Day. Yang mana sebelum ini, seingat saya lah, sewaktu saya masih kecil-kecil, mungkin saya sekarang dah 50-an lebih ya, dah nak masuk 5 series, 6 series ya. Sewaktu kita di waktu persekolahan kita, di awal waktu persekolahan kita dulu, saya kira tidak adanya hari Teachers Day ni, hari guru dan sebagainya ya. Tetapi kita masih menjadi generasi yang sangat menghormati guru-guru kita. Sehingga ke hari ini kita masih lagi mengenang jasa guru-guru kita ya. Begitu juga tidak perlunya Mother's Day ataupun birthday dan sebagainya untuk memberikan hadiah. Dahulu
dulu saya kira masa saya kecil-kecil pun saya tak pernah faham pun adanya Mother's Day. Tetapi kita tetap menyayangi, menghormati, mengasihi ibu kita sehingga ke hari ini. Dan kita boleh saja memberi hadiah kepada ibu kita itu pada ketika bila-bila masa sahaja tanpa kita perlu menunggu Mother's Day sahaja. Barulah teringat nak balik kampung, barulah nak bagi hadiah kepada ibu kita. Saya kira ini adalah fahaman yang agak keliru yang kita cedok bulat-bulat daripada budaya orang barat. Yang mana akhlak orang barat itu sudah sangat rosak. Anak-anak sudah kian melupakan kedua ibu bapanya. Maka mereka terpaksa mencipta satu hari di mana mengajak anak-anak balik kepada ibu, mengajak anak-anak balik kepada ayah, Father's Day, untuk memberi penghargaan setahun sekali kepada kedua ibu bapa mereka. Yang mana ini sangat menyalahi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat menyalahi ajaran Islam kita yang murni ini, di mana Allah sendiri menegaskan supaya anak-anak mestilah berbakti kepada kedua ibu bapanya. Maka memberi hadiah itu tidaklah perlu bergantung kepada happy birthday atau Mother's Day dan sebagainya. Ya, mari kita betulkan sesuatu yang keliru itu. Kita kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahlah kita begitu berkiblatkan orang-orang barat. Sekiranya kita tidak menyambut birthday, sekiranya kita tidak menyambut hari ibu, seolahnya kita ini orang-orang yang tidak bertamadun, yang tidak up to date, ya. Saya kira itu sangat penting untuk kita terapkan. Kitalah yang mulakannya. Kita stop anak-anak kita daripada meraihkan Mother's Day dan sebagainya. Tanamkan di hati mereka bahawa ibu bapa seharusnya mereka menghargai, menghormatinya pada setiap bilang waktu. Bukan hanya pada satu hari di dalam setahun sahaja, ya. Yang ke-10 adalah mengunjungi ke rumah kawan. Mengunjungi ke rumah kawan-kawan kita, jiran-jiran tetangga kita, yang mana kita juga perlu mempelajari adab-adab berkunjung, ya. Janganlah kita terlalu lama di rumah mereka, mungkin boleh mengganggu mereka dan sebagainya. Jadi perlu untuk kita mengetahui bagaimana yang seharusnya kita mengunjungi sahabat-sahabat kita tanpa mengganggu mereka, ya. Yang ke-11 iaitu kita harusnya meluangkan masa untuk berbual mesra dengan pasangan kita, anak-anak, ya, supaya kita rasa kita ini tidak terasing daripada ahli keluarga kita sendiri, ya. Kadang-kadang meskipun perkara-perkara yang remeh saja yang nak dibicarakan, tapi yang penting adalah dari segi kualiti itu, bagaimana kita melahirkan kemesraan di antara ahli keluarga kita sendiri, ya. Syukur Alhamdulillah, saya kira kalau kita dapat sekurang-kurangnya sebagaimana yang dicontohkan ada 11 perkara lah. Ini sebagai contoh untuk kita boleh menjadikan ia sebagai satu aktiviti yang sangat-sangat disukai oleh Allah. Ya, sudah tentu Allah itu sangat menghitung segala amal soleh yang kita lakukan. Dan semoga kita semua, ya, dapat beramal dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sesungguhnya Allah Azza wa Jal akan memberikan balasan kebaikan jika kita berbuat kebaikan, dan tidak akan mensia-siakan sedikit pun kebaikan yang telah kita perbuat, ya. Dan kewajipan memelihara hak kaum muslimin dengan memenuhi kepentingan mereka, serta memperhatikan keadaan mereka, ya, adalah dengan rangka tujuan kita untuk mencari keredaan Allah, untuk kita mengejar pahala yang besar, kenikmatan yang abadi yang ada di sisi Allah, iaitu syurga, ya. Semoga kita dapat terus istiqamah menjalankan sesuatu aktiviti yang Allah amat sukai ini, memasukkan kegembiraan di dalam hati seorang Muslim dengan berbagai-bagai cara kebaikan, ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.